Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi. Untuk tajuk kita, wawancara pada hari ini. Ya, cukup menarik, Mahira. Betul sekali. Akan kita perkatakan berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat, memperkasa diri di dunia yang sentiasa berubah. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, di sebelah kiri saya, tetamu yang sudah kita hadirkan di Studio 4. Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Bumi Sungai Akar, iaitu bersama dengan Yang Mulia Dr. Nik Ani Afikah binti Haji Muhammad Tuah, merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdua sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Doktor. Baik, saya tertarik juga ni, Doktor, ya, dengan tajuk kita ni, pembelajaran sepanjang hayat. Kita tahu kalau di universiti memang ada, ya, tapi bila menyentuh tentang memperkasa diri di dunia yang sentiasa berubah ini, kalau kita sentuh mengenai dengan Titah Khabar Duli Yang Maha Mulia Perdana Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sendiri juga baru-baru ini, ya, bersempena dengan Hari Perkhidmatan Awam, ia ada menyentuh mengenai dengan AI itu ataupun artificial intelligence. Jadi ada perubahan di sini yang perlu untuk sentiasa kita ikuti. Jadi inilah gunanya adanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi mungkin dapat lebih lanjut oleh Doktor kongsikan sedikit apa sebenarnya lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat ini. Ya. Terima kasih. First of all, terima kasih mengundang saya, Puan Mahira dan Tuan Amara. Alhamdulillah hari ini kita ni dapat berjumpa lagi. Di luar sana banyak yang mau mengetahui pasal mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Tapi saya ingin memberikan satu barangkali definisi dulu untuk supaya semua pendengar di sana faham apa sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat. Sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat bermaksud seseorang memilih voluntarily untuk sentiasa mencari ilmu. Jadi kuasa tarikannya di sana dari dalaman. Supaya individu itu akan terus didorong oleh motivasi sendiri. Jadi kita ni mesti melihat diri tadi sendiri ke mana hala tuju kita ni. Dalam kita ni melalui dunia yang penuh perubahan tahun demi tahun. Ia boleh dilakukan untuk kepentingan peribadi ataupun seperti yang Amar katakan tadi sebagai satu perkembangan profesi masing-masing atau profesional. Jadi bila kita melihat peraturan UBD untuk pembelajaran sepanjang hayat, dalam Englishnya UBD Rules Regulation for Lifelong Learning, misi utama UBD sebagai Universiti Pembelajaran Sepanjang Hayat ini adalah untuk menyediakan peluang pembelajaran yang berterusan kepada semua individu, tidak kira usia atau latar belakang, sama ada ia berusia 18 tahun ke atas atau 20 tahun ataupun 60 tahun. Masih ada kesempatan untuk terus memperkembangkan diri. Jadi profesional boleh menambah kemahiran, upskilling, kalau kita pernah mendengar, ini buzzword yang sering kali kita dengar, dengan meningkatkan pengetahuan yang sedia ada atau kita ni memperbaharui kemahiran, reskilling, dengan mempelajari bidang baru. Jadi contohnya, tadi Amar mengatakan mengenai generative AI tools. Memang masa ni banyak kaedah-kaedah macam ni. Dulu kita ni tidak memerlukan kaedah ni kerana belum wujud. Tapi sekarang ChatGPT contohnya, ChatGPT dia boleh digunakan untuk membalas email, membuat proposal. Kalau dulu kita ni membalas email batah mikirkan apa yang harus dikatakan. Tapi sekarang kita ni masukkan beberapa ayat, jadi ChatGPT akan mengeluarkan beberapa barisan yang bagus untuk kita ni gunakan. Dalam masa tengok jam 30 saat pun boleh keluar. Jadi ini perkembangan yang terbaru dan boleh kita ni guna pakai. Jadi UBD berhasratlah untuk memastikan pendidikan dapat diakses sepanjang hayat. Dengan memberikan tumpuan kepada perkembangan berterusan
flexibility dalam pembelajaran dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia serta keperluan kerjaya. Penting kan kerjaya, kerana dalam hidup kita ni ada tanggungjawab juga. Jadi dengan sendirinya kita ni memerlukan untuk naik ke atas, mendapat gaji yang sedikit bertambah, alhamdulillah. Atau kepentingan kita ni juga dalam kita ni melalui dunia ni. Jadi 3 prinsip utama yang paling boleh dikatakan unik lah bagi pembelajaran sepanjang hayat di UBD. Contohnya ialah flexible place. Bis kita individu boleh belajar dari mana-mana tempat yang sesuai. Dengan penekanan pada pembelajaran dalam talian contohnya. Saya sendiri boleh melihat apa saja sumbangan pelajar-pelajar dalam alat Canvas, apps Canvas sebenarnya dalam telefon. Kalau saya bercuti pun saya masih boleh melihat sumbangan pelajar-pelajar tersebut. Dan flexible pace, maksudnya ini mengikut keperluan rentak pelajar ataupun individu itu sendiri. Modul ataupun kursus micro credential yang diambil selalunya ada mempunyai beberapa bahagian masa. Ada yang 7 hari, ada yang 14 minggu. Jadi ia boleh disukat-sukat mengikut keperluan masing-masing. Jadi maksimum tahun validity satu modul itu atau micro credential itu di UBD untuk bagi pusat pembelajaran sepanjang hayat ialah 12 tahun. Jadi bis kita boleh take a break ya. Sementara habis kita cuba untuk mengikuti lagi kursus-kursus yang lain. Kalau semester, contohnya kalau semester pertama tidak ada masa, jadi semester kedua universiti boleh join ataupun boleh habis kita memohon. Jadi tidak ada paksaan, flexibility itu time itu ada untuk habis kita. Dan yang ketiga ialah flexible pathway. Contohnya, individu itu boleh memilih untuk mempelajari satu sajanya. Kalau selalunya, kalau full time, kita ini membuat 4 tahun dan mesti meninggalkan kerja. Betul. Dan full time mesti berada di universiti untuk belajar. Tapi dalam flexible pathway ini tidak. Kita ambil satu modul, habis kerja pukul 5 petang, boleh ke Universiti Brunei Darussalam menghadiri kelas atau dalam talian. Jadi ini mempermudahkan individu tua untuk membuat kursus-kursus yang relevan, yang bis kita mahu, yang boleh diguna pakai untuk bekerja. Dan juga kita ni boleh mengumpul kredit atau dikumpul dan akan boleh menyumbang kepada sekiranya satu ijazah selama beberapa tahun yang diperlukan. Jadi kepentingannya ni sebenarnya bersandarkan kepada Nujualah selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa convocation ke-28 UBD pada tahun 2016. Baginda berkenan bagi penubuhan pusat pembelajaran sepanjang hayat yang digelar C3L dalam titah Kebawah Duli ada menekankan bahawa akses kepada pembelajaran sepanjang hayat melalui C3L akan memberi sumbangan besar kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Dan alhamdulillah sekarang dalam 8 tahun kami sudah melihat hasilnya, alhamdulillah. Di mana C3L terus memainkan peranan yang amat penting bagi membekalkan kemahiran dan pengetahuan berterusan yang diperlukan oleh individu untuk menghadapi cabaran masa depan, untuk berdaya saing di peringkat global juga. Jadi kalau kita lihat visi Brunei 2035, memang ternyata di sana memang matlamat pertama menekankannya yang kita ni harus melahirkan rakyat berpendidikan tinggi, berkemahiran dan cemerlang. Jadi untuk kita ni meningkatkan pembangunan sumber tenaga manusia, fokusnya ialah untuk memberikan peluang untuk semua individu mengakses pembelajaran sepanjang hayat ini. Dan bila kita ni melihat pembangunan matlamat pembangunan lestari SDG 4 memang di sana ditekankan. Jadi itu adalah salah satu
kepentingan yang mesti kita ni fikirkanlah untuk kita ni kehadapan. Betul sekali. Ya, sebut-sebut juga berkenaan dengan visi dan juga misi ini. Jadi mungkin kita boleh tahu apakah visi dan misi Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat di Universiti Brunei Darussalam dan bagaimana pusat ini menyumbang kepada memupuk budaya pendidikan berterusan di Brunei ini, Doktor. Thank you, Maira. Jadi visi Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L dibahas rata untuk menjadi salah satu pusat terkemuka dalam pendidikan berterusan, maksudnya professional development dan pembangunan profesional melalui inisiatif pembelajaran sepanjang hayat. Jadi C3L secara ringkas saja dalam bahasa Inggeris tu menawarkan pelbagai jenis micro credential dan program itu berbentuk ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana lanjutan serta memberi peluang latihan kursus pendek kepada individu. Dan ketiga-tiga format ini menawarkan flexibility bagi mereka yang ingin menambah kemahiran sambil bekerja atau belajar secara berperingkat. Ini adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berterusan dan untuk memajukan kerjaya kita ni. InsyaAllah. Jadinya kalau sekiranya satu modul satu semester, insyaAllah kalau ingin menghabiskan satu program, jadi akan mengkali mengambil masa 4 tahun, 5 tahun macam itu. Tapi bis kita bekerja. No pressure untuk kita ni melakaskan mengambil semua modul-modul itu dalam satu masa macam 4 tahun ke macam itu. Jadi itulah visi yang kami sekarang masih lagi relevan lah. Alhamdulillah. Baik, kalau dilihat juga kalau kita ni dengarkan daripada penjelasan doktor tadi banyak kelebihan, banyak fleksibiliti yang diberikan. Sebenarnya kepada individu tersebut jawapannya mau indah-indah. Itu saja. Kalau mau teruskan, kalau indah apa boleh buat. Dan juga dengan adanya kemudahan berkenaan ini tentunya dapat lagi menaik taraf ataupun meningkatkan taraf hidup kita ni itu sendiri. Untuk seterusnya bagaimana Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat ini memenuhi keperluan profesional yang ingin meningkatkan kemahiran dalam pasaran pekerjaan yang pada ketika ini berkembang pesat, ya, Doktor. Okey, alhamdulillah C3L menawarkan kursus yang direka. Saya sebagai curriculum designer, tugas saya ialah untuk memahami kehendak para individu di luar sana, ahli profesional. Jadi kami mereka untuk menangani trend industri berubah-ubah. Sekarang adalah industri digital yang really kalau tadi lihat ChatGPT, generative AI, tools, Gamma, you can also membuat video menggunakan AI dan sebagainya. Ini trend terbaru. Anda memerlukan banyak belanja cuma subscribe pada apps tersebut. Jadi inilah perkembangan teknologi terkini yang boleh membantu kita ni bekerja. Kalau dulu as I said earlier, membuat proposal barangkali mengambil masa seminggu, sekarang bagi saya 30 minit saya boleh membuat sudah siap. Asal saja saya tahu apa yang konten yang harus saya masukkan di dalamnya. Kan? Jadi ini memudahkan kan kerja kita ni dan bukan saja itu akan meninggikan produktiviti para profesional. Jadi di sini saya ingin mengkongsikan konsep multiple entry exit points, di mana individu boleh memasuki atau meninggalkan tahap pembelajaran pada mana-mana peringkat yang sesuai dan keperluan dan pengalaman. Contohnya, individu yang berusia 18 tahun dengan pendidikan formal, mungkin A-level, mungkin diploma, ada pengalaman bekerja 5 tahun, 10 tahun ke atas contohnya, dan pernah mengikuti pembelajaran terdahulu prior learning seperti kursus-kursus pendek contohnya. Jadi individu macam ini boleh bermula dengan mengambil satu modul atau satu micro credential, lalu mengumpul modular creditsnya dengan stacking up ke arah micro bachelor untuk ia memperolehi satu credential atau credential yang besar, di mana micro bachelor ini startup dengan HND mengikut negara ketania, dan kemudian insya-Allah boleh ia melengkapkan. Jadi ia boleh berhenti anytime mengikut kehendaknya, mengikut
keperluan dalam kehidupan seharian. Jadi di peringkat lepasan siswa sama juga dia the konsep itu memang sama. Individu boleh mengumpul. Jadi untuk mencapai level-level micromaster yang setaraf dengan postgraduate diploma hingga mencapai ijazah sarjana lanjutan. Jadi anitah flexibility. Semua entry and exit point ini berlaku dalam lifespan ketani. Sehingga ketaninya orang sepanjang hayat. Sehingga ketani berumur 80 tahun ke atas pun insya-Allah masih boleh lagi ketani terapkan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita boleh tahu ni bagaimana pembelajaran sepanjang hayat ini menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap pendidikan dan juga pembelajaran. Jadi ini terutama sekali dari segi penyepaduan format pembelajaran yang fleksibel dan juga dipacu apatah lagi dengan teknologi seperti kursus dalam talian ataupun program hybrid tadi, Doktor. InsyaAllah, Maira. Jadi sebelum itu saya ingin berbalik sedikit kepada kursus program yang ditawarkan. Okay. Center for Lifelong Learning ataupun pusat pembelajaran sepanjang hayat ada menawarkan berperingkat foundation seperti Unibridge. Saya rasa banyak pelajar-pelajar yang muda yang belum kesempatan untuk masuk mengambil program ijazah sarjana muda dengan secara menggunakan A-level dan sebagainya, tidak mencukupi, boleh ada peluang lagi mengambil foundation Unibridge. Bachelor's degree, contohnya Bachelor of Science in Digital Economy, Micromaster, contohnya Micromaster Occupational Health and Safety, Micromaster of Technical Education and Training, Master of Government, Master of Public Health, Master of Digital Public Health dan Doctor of Philosophy di mana ia akan dibuat secara research. Jadi seperti yang saya tekankan tadi, semua ini adalah secara fleksibel. Individu boleh belajar selepas waktu bekerja secara sembilan atau dalam talian dan profesional boleh bekerja dengan mudah menyentuh padukan pembelajarannya dan jadual hariannya. Jadi tidak ada masalah lah. Jadinya berbalik kepada apa yang tanya Mahirah tadi. Jadi C3L ini menyesuaikan diri dengan perubahan dan lanskap pendidikan dengan menggunakan format pembelajaran dalam talian dan hybrid blended learning yang dipacu teknologi. Ianya mudah untuk menjadikan pendidikan itu dapat diakses oleh sesiapapun dan di manapun. Salah satu daripadanya ialah UBD mengiktiraf potensi generative AI dalam meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. UBD ada dasar komprehensif AI di mana UBD menyediakan garis-garis pandu jelas untuk pendidik dan pelajar sambil memastikan etika dan privasi data dijaga. Jadi ini adalah salah satu gelombang dunia yang masa ini memang kita ni harus peka. Betul. Yang kedua, C3L menggunakan sistem pengurusan pembelajaran seperti Canvas dan Open Learning. Sebagai yang mana saya katakan tadi, saya boleh di mana-mana saja melihat sumbangan pelajar-pelajar melalui telefon saja. Ada apps yang boleh saya gunakan, apps Canvas dan alatan digital seperti video conference dan Global Classroom untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang fleksibel di mana-mana boleh kita ni belajar, tidak semestinya di dalam kelas sahaja. Dan C3L menawarkan kursus dalam talian yang boleh diambil dari mana-mana saja di dunia. Contohnya saya ada pelajar yang mengikuti kursus program Master of Government sedang berkhidmat di China contohnya, ataupun di United Kingdom. Mereka masih boleh belajar bersama kawan-kawan secara maya. Jadi ini adalah cara-cara yang kaedah-kaedah yang C3L sudah buat untuk menyesuaikan diri. Kerana individu itu tidak perlu menghadirkan dirinya ke kampus, tapi boleh mengikuti segala pembelajarannya dengan menggunakan kaedah tersebut. Baik, Doktor, sebenarnya kita ingin lagi mengetahui lebih lanjut mengenai dengan C3L berkenaan. Memang cukup menarik juga sebetulnya, memberikan flexibility kepada kita semua. Tapi masa itu tidak memberikan fleksibel berkenaan. Jadi mungkin dapat dirumuskan, Doktor, bagaimana mungkin ada
contoh bagi mereka yang telah mendapat manfaat daripada program C3L dan juga seterusnya, mungkin nasihat daripada pihak doktor. Okay. Thank you. Saya rasa di sini ada 3 perkara yang ingin saya highlight lah. Satu, pertumbuhan pribadi dan profesional. Individu tersebut selalu berjaya lah meningkatkan kemahiran mereka yang memberi manfaat kepada kerjaya dan kehidupan pribadi mereka. Contohnya ayah kepada 4 anak contohnya berumur 40 tahun yang lama sudah meninggalkan sekolah, contohnya diploma yang terakhir dibuat. Tapi oleh kerana adanya kaedah macam mana pembelajaran sepanjang hayat, program-program yang bersesuaian, jadi ia boleh individu tersebut boleh mengambil sambil dia meneruskan usahanya untuk membesarkan anak-anaknya dan juga bekerja. Dan secara nyatanya alhamdulillah tahun ini ada 5 orang graduannya yang belajar secara pembelajaran sepanjang hayat. Dan dapat meraih kejayaan. Alhamdulillah. Dan nasihat saya lah, bagi saya pelaburan dalam masa depan itu penting. Betul. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sekadar saja kita ni mau menambah ilmu, tetapi juga kita ni membuat pelaburan dalam masa depan dan pertumbuhan pribadi kita ni, untuk kita ni merasa gembira dan merasa bersyukur dengan apa yang telah kita ni capai. Contohnya dalam 10 tahun kebelakangan kalau kita ni lihat apa kita ni capai. Jadi kalau kita ni sudah mula mengambil usaha macam ni dengan sendirinya, barangkali dalam 10 tahun itu sudah ada master. Contohnya walaupun mungkin dari awal bukan hala tuju yang dipikirkan. Dan kedua ialah fleksibiliti pembelajaran. Seperti yang saya tekankan tadi, C3L menawarkan khusus fleksibel seperti pembelajaran dalam talian, pengajian sambilan dan program jangka pendek yang sesuai dengan jadual individu yang sibuk. Saya tutuplah dengan satu poinannya, kebijaksanaan dalam pembelajaran berterusan. Nasihat daripada ulama menekankan bahawa seseorang akan terus berilmu selagi mereka belajar. Dan berhenti belajar membawa kepada kejahilan. Betul. Terima kasih. Ya, jadi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nik Ani Afika binti Haji Muhammad Tuah, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.